Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara okey, sound. Okey Ustaz. Alhamdulillah. Okey. InsyaAllah kita mulai insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Namanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan hidayah taufiknya pertemuan kita pada petang ini dapat kita adakan sebagaimana yang dijadualkan. InsyaAllah hari ini merupakan pertemuan pertama kita dalam siri kuliah kita, iaitu siri kuliah mengenali bahaya syirik. Merupakan program baru, bukan program baru tapi tajuk kuliah baru yang kita pilih untuk kita bincangkan dalam sesi kuliah bersama Akademi Tadabbur. Syirik. Perbincangan berkaitan dengan syirik tidak akan sempurna selagi kita tidak mengetahui tentang beberapa mukadimah penting. Beberapa perkara penting berkaitan dengan syirik. Iaitu kita membincangkan tentang tajuk berkaitan dengan perkara-perkara yang merosakkan akidah. Sebelum perbincangan yang lebih detail kita lakukan dalam bab syirik, kita bincangkan dahulu tentang apakah perkara-perkara yang merosakkan akidah. Sebagaimana agama Islam ini, seseorang itu dianggap sebagai seorang yang beragama Islam kerana dia menjalankan ataupun melaksanakan tuntutan tauhid, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu juga dalam Islam terdapat perkara-perkara yang boleh merosakkan agama seseorang. Kadang-kadang kita tak ingat dan tak perasan, malah kita terlupa tentang perkara-perkara ini. Sebagaimana Islam ini boleh orang bukan Islam, orang kafir boleh berubah jadi Islam dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu juga orang kafir juga, orang Islam juga boleh berubah menjadi sebagai orang kafir, iaitu dengan melakukan perkara-perkara yang merosakkan agama atau perkara-perkara yang mengeluarkan seseorang daripada agama Islam. Saya terus baca pada nota, dan sekiranya ada persoalan tuan-tuan boleh langsung tanya. Sama ada tuan-tuan typekan di bahagian komen di Zoom ataupun typekan di Facebook. Hari ini insya-Allah saya akan baca komen-komen di Facebook. Sebelum ini saya tak buka, tapi hari ini di Facebook juga saya akan beri respon insya-Allah. Okey. Walaupun di Facebook tak berapa ramai ikut pada ni.
Tapi insya-Allah kita teruskan. Okey, perkara-perkara yang merosakkan akidah. Nota ni merupakan sebahagian daripada nota sebenarnya saya sediakan untuk pelajar-pelajar diploma pengajian Islam di IBT dahulu, dan saya gunakan semula untuk pertemuan kita. Pengenalan. Akidah adalah suatu ikatan yang kukuh dan kuat dalam keimanan terhadap prinsip-prinsip agama Islam. Ikatan keyakinan ini boleh menjadi rosak sekiranya seseorang individu meyakini, melakukan atau mengatakan perkara-perkara yang bercanggah dengan dasar agama Islam. Agama akidah adalah kepercayaan jitu, ikatan yang kukuh dalam urusan-urusan akidah, dan boleh terjadi seseorang itu terkeluar daripada Islam apabila melakukan beberapa perkara yang dikategorikan sebagai perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu kafir ataupun kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuatu yang merosakkan iman itu banyak. Sebahagiannya boleh mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, dan sebahagian yang lain tidak sampai mengeluarkan seseorang itu dari agama Islam. Sebahagian berlaku dalam keyakinan, itu dalam hati, sebahagiannya dalam perkataan, dan sebahagian yang lain berlaku dalam perbuatan. Perkara yang merosakkan akidah ini banyak. Kadang-kadang melibatkan hati, kadang-kadang melibatkan perkataan, kadang-kadang melibatkan perbuatan. Perbincangan masalah ini harus dilakukan dengan penuh hati-hati dan penuh dengan disiplin agar tidak berlaku kafir mengkafirkan di kalangan masyarakat awam. Jadi topik yang kita bincangkan topik yang sangat serius, sangat sensitif dan perlu dibincangkan secara teliti. Dan apa yang kita bincangkan sekarang ialah berkaitan dengan ciri-ciri dan juga berkaitan dengan formula-formula umum tentang syirik, tentang kufur, tentang nifaq, dan perkara-perkara ini tidaklah apa yang kita bincangkan bukanlah bertujuan supaya kita bila kita dapati bahawa sebahagian daripada perkara itu berlaku pada fulan dan fulan untuk kita mengkafirkan seseorang. Tidak. Jauh sekali itu tujuannya. Kita tak nak berlakunya fenomena kafir mengkafirkan. Malah tujuan utama kita adalah untuk mengetahui apakah itu syirik, apakah itu kufur, apakah itu nifaq yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalaulah dikatakan sekiranya wujud ada seorang Muslim yang melakukan segala perkara yang kita yakin bahawa perkara itu kufur, kita tetap tidak lagi mengkafirkan dia selagi kita tidak melakukan beberapa proses yang lain dibincangkan dalam bab takfir. Jadi apa yang dibincangkan sekarang bukan tujuan untuk mentakfirkan. Malah perkara-perkara ini kalau kita dapati bahawa ada seseorang yang melakukan ciri-ciri kekufuran, tugas kita sebagai orang awam adalah dengan mengadukan atau menyampaikannya kepada pihak berwajib, mereka lah yang bertanggungjawab terhadap perkara ini. Jadi kita belajar bab ini lebih kepada kembali pada diri kita, jaga akidah kita, berdakwah kepada orang sekeliling kita, dan bukan tujuan untuk kafir mengkafirkan, walaupun dari segi secara formula umum kadang-kadang kita dapati bahawa seseorang telah melakukan perkara kufur. Okey, untuk melaksanakan tuntutan pembelajaran topik ini akan kita fokuskan kepada pemahaman terhadap istilah-istilah penting berkaitan topik. Inilah yang tajuk kita pada hari ini. Berkemungkinan kita ambil 2 kali mukadimah hari ini dan minggu depan, cerita tentang istilah-istilah yang akan kita bincangkan sekarang. Jadi ada 3 perkara yang 3 istilah yang sangat penting, istilah syarak yang sangat penting untuk kita faham berkaitan dengan tajuk pelajaran perkara-perkara yang merosakkan agama. Pertama, kufur. Kesalahan kufur. Orang yang melakukannya dan sabit kesalahan dan dia yang berdosa dengan kufur dipanggil sebagai kafir. Yang kedua, syirik.
dosanya dosa syirik. Dan orang yang melakukan kesalahan ini akan dihukumkan sebagai musyrik. Waliyahzubillah. Begitu juga kesalahan yang ketiga, itu dosa besar. Yang ketiga, istilah ketiga, nifaq. Ini dosa nifaq. Dan orang yang melakukan dosa nifaq dikenali sebagai munafik. Tiga-tiga ini, inilah tiga perkara utama. Tiga istilah utama yang membincangkan tentang tiga istilah utama yang terlibat secara langsung dalam tajuk perkara-perkara yang merosakkan agama seseorang. Sebahagian daripadanya seperti kufur, itu memanglah kufur itu, kekafiran itu wujud sejak daripada awal. Orang itu bukan didahului oleh sebagai Islam, dia tak pernah masuk Islam pun dia boleh jadi kufur. Namun bab syirik, bab nifaq kadang-kadang dia berlaku di kalangan orang Islam. Dan kadang-kadang orang Islam juga melakukan dosa kufur. Ini semua akan kita bincangkan dengan lebih detail, dan kita sangat mengalu-alukan soalan, respon, kerana perkara ini perlu kepada perbincangan. Topik yang sangat perlu kepada ketelitian dalam perbincangan. Okey, kufur. Definisi kufur. Kufur secara bahasa bererti menutupi. Kafara, kufur, artinya menutupi, melindungi. Dan sebab itu dah bahasa Inggeris, bab kufur, ada bahasa Arab kafar. Kafar ni artinya tutup, menutupi. Dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai cover. Kenapa orang-orang kafir, orang-orang yang non-Muslim, orang yang bukan Islam, dalam istilah ilmu akidah dipanggil sebagai kafir? Kerana orang sensitif sebut orang non-Muslim sebagai kafir, tak boleh panggil non-Muslim sebagai kafir. Dalam ilmu dakwah mereka dikenali sebagai non-Muslim, sebab ilmu dakwah ialah ilmu membincangkan tentang bagaimana kita menyampaikan dakwah. Kita tak bolehlah panggil orang yang bukan Islam dengan kafir. Dalam ilmu dakwah, yang fokus perbincangan dakwah banyak menggunakan istilah Muslim wa ghairul Muslim, Muslim dan non-Muslim. Itu dalam konteks dakwah. Dalam ilmu akidah, iaitu perbincangan berkaitan dengan i'tiqad. I'tiqad seseorang itu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada syirik ataupun sama ada Muslim, dia seorang Islam atau dia seorang kafir. Selain berislam adalah kafir. Walaupun jenis kekufurannya berapa ratus, berapa ribu jenis sekalipun, kita tak hiraukan, selain Islam adalah kafir. Jadi orang kafir ialah orang yang telah menutup. Tutup apa? Dia tutup fitrahnya. Tutup fitrah. Kerana seluruh manusia, semua manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Semua manusia di atas muka bumi ini dilahirkan dalam keadaan fitrah. Jadi semua orang lahir dalam keadaan fitrah, iaitu fitrah terhadap agama Islam. Semua orang beragama dengan agama Islam, lahir dengan keadaan sebagai seorang Muslim. Lahir dalam keadaan mengisbatkan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lahir dalam keadaan bersih daripada dosa. Ini asal. Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang terkenal, semua kita hafal. Nabi kata, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang terlahir di atas muka bumi ini lahir dalam keadaan fitrah. Artinya keadaan fitrah. Fitrah ini agama Islam. Fa abawahu, dan kemudian ibu bapanya lah yuhawwidanihi, yang menjadikan dia sebagai seorang Yahudi. Baby itu suci, tapi keadaan keliling dia lahir dalam keluarga Yahudi, maka dia jadi berubah pemikirannya, berubah cara dari segi psikologi, dari segi etika sebagainya, dia berubah jadi Yahudi kerana dipengaruhi oleh suasana sekeliling. Pertama, kedua ibu bapanya. Jadi seorang itu asalnya fitrah, kemudian ditutup. Fitrah yang bersih tadi ditutup dengan pemikiran dan akidah Yahudiyah. Menyebabkan Nabi kata fa'abawahu yuhawwidanihi, dan kedua ibu bapanya menjadikan dia Yahudi.
kedua ibu bapanya lah yang menjadikan dia sebagai seorang Yahudi. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi. Kedua ibu bapa dia lah yang menjadikan dia sebagai seorang Nasrani. Kalau lahir dalam keluarga Nasrani, daripada ibu bapa Nasrani. Au yumajjisanihi. Dan kedua ibu bapanya juga yang menjadikan dia sebagai seorang Majusi. Kama tadil bahimati tuntajul bahimata hal tara fiha jada'a. Seperti binatang yang pada asalnya lahir dalam keadaan sempurna, kemudian ia menjadi sumbing dan jadi luka kerana keadaan sekeliling. Jadi kalau binatang lahir dengan sempurna, begitulah seorang manusia. Kalau ada orang yang beragama dengan selain agama Islam, bererti dia telah menutup fitrahnya. Sebab itulah bila kita kata kufur, orang-orang yang kafir ialah orang yang tutup fitrahnya. Di sini juga sebagai satu peringatan, sebahagian daripada orang ketika memahami erti kufur orang kafir, dia memahami erti kufur hanya dengan satu jenis kekufuran, iaitu kufur juhud. Dia kata orang kafir adalah orang yang engkar dengan Allah Subhanahu Wa Taala atau orang yang menentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, kufur ada banyak jenis. Yang penting mereka semua ini telah meninggalkan agama Islam atau menutup fitrahnya. Setelah bila seseorang itu kembali kepada Islam, kita namakan dia sebagai seorang yang revert. Lebih tepat berbanding dengan convert. Sebab dia agama Islam tu wujud pada semua orang dan itulah keadaan asal dia. Jadi dia revert, dia kembali semula kepada keadaan asalnya. Ini berkaitan dengan definisi secara bahasa. Kenapa orang bukan Islam dinamakan sebagai kafir? Kerana dia telah menutup fitrah asalnya, iaitu fitrah yang dilahirkan sebagai seseorang yang beragama Islam. Okey, jadi yang kita bincang kufur. Cuma perlu diingatkan bahawa kadang-kadang kalau kita buka pada dalil, tengok kepada dalil, ada sebahagian daripada dosa yang disebutkan sebagai kafir, namun ada dalil lain menunjukkan bahawa dosa itu tidak menjadikan dia terkeluar dari Islam. Maka wujud perbincangan ulama untuk kita keluarkan awal-awal, kita fahamkan awal-awal. Kufur dalam istilah syarak ada dua jenis. Mana dalam istilah dalam ayat Quran ataupun hadis Nabi SAW didapati bahawa kekufuran itu berlaku dalam dua kategori. Satu kufur besar, kufur akbar, mana dosa melakukan dosa besar, kufur akbar, dosa besar, kufur besar, dan yang kedua dinamakan sebagai kufur kecil. Kufur kecil. Jadi ada kufur besar, ada kufur kecil. Apa erti kufur besar? Kufur besar ialah sesuatu yang menjadikan seseorang kafir terkeluar daripada agama Islam. Dinamakan kufur yang besar. Kufur kecil adalah satu dosa besar yang dilakukan oleh seseorang yang mana dosa itu diterangkan dalam nas Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW mensifatkan dosa itu sebagai dosa yang sangat besar yang dinamakan sebagai kufur. Namun ada dalil lain yang menunjukkan bahawa dosa itu tidak mengeluarkan dia. Dia masih lagi dikira sebagai seorang Islam. Jadi bila dikatakan sebagai seorang tu kafir, sebabkan sebagai seorang kafir, dia telah melakukan dosa kufur besar, bukan kufur kecil. Kufur kecil dia tidak mengeluarkan seseorang dia daripada daerah agama Islam, namun dia telah melakukan satu dosa besar yang sangat besar, melakukan dosa yang sangat besar dan mendekati atau menjadi wasilah kepada berlakunya kekufuran yang besar wa'alaikumsalam. Ini dua jenis dosa. Mana kufur yang kecil, kufur akbar, yang kedua kufur yang besar, kufur akbar, dan yang kedua ialah
kufur yang besar, kufur asghar. Kufrul asghar. Jadi kufur terbahagi kepada dua jenis. Satu kufur yang besar, yang kedua kufur yang kecil. Kufur yang besar yang mengeluarkan seseorang daripada Islam, kufur yang kecil adalah dosa-dosa besar tertentu. Tidak semua dosa besar. Sebahagian dosa besar yang Islam sifatkan, yang Allah sifatkan dan Nabi sifatkan sebagai kafir, sebagai kufur, namun Nabi juga tidak mengeluarkan atau tidak menghukumkan orang yang melakukan perkara ini keluar daripada agama Islam. Namun dosanya dosa besar yang sangat besar yang mana membawa kepada kekufuran yang besar, tapi tak lagi keluar dari agama Islam. Okey, jadi seterusnya kita tengok pada bahagian kufur besar. Okey, kufur besar ada 5 jenis. Ini salah satu daripada cara pembahagian ulama. Kufur besar ada 5 jenis. Jadi kafir bukan satu je, bukan orang ingkar saja, bukan orang yang berdustakan saja. Ada 5 jenis berdasarkan kepada nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan kita bincangkan secara ringkas sebagai mukadimah. Dan 5 jenis ini ialah kembali kepada sebab kenapa dia menjadi kafir. Kenapa orang tu boleh jadi kafir. Pertama, kufrut takdzib. Kufrut takdzib. Kufur kerana mendustakan. Kufur takdzib artinya dia jadi kafir kerana dia mendustakan agama Islam, mendustakan Nabi SAW. Ini jenis kafir, kekufuran yang pertama. Mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Menafikan kebenaran yang ada dalam Islam. Dia tak terima agama Islam kerana dia mendustakan. Mendustakan itu dia kata bohong. Dia kata bohong. Jadi jenis yang pertama dipanggil sebagai kufur takdzib. Atau dikenali juga sebagai kufrul juhud. Itu mengingkari kebenaran agama Islam, tak terima. Tak banyak berlaku. Cuma kufur takdzib ni mendustakan. Kita tengok secara umum dulu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menipu, yang mengada-adakan dusta, atau dia mendustakan, au kadzdzaba bil haqq, atau dia mendustakan kebenaran. Lamma ja'ahu, apabila kebenaran itu datang kepadanya. Dan apa Allah kata? Alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin? Bukankah neraka Jahannam adalah tempat yang terbaik bagi orang-orang kafir? Allah Subhanahu wa taala menamakan orang-orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala atau menolak agama Allah dan mencipta cerita-cerita dusta, menuduh agama Islam dengan pelbagai tuduhan. Dia tak terima agama Islam. Jadi di sini jenis kufur pertama, tolak agama Islam, dustakan Islam, tuduh Islam dengan pelbagai perkara. Ini namanya kufur takdzib. Ianya mendustakan. Mendustakan agama Allah, kalau kita lihat dengan lebih detail, mana yang masuk kat sini siapa? Kalau zaman sekarang, masuk dalam agama yang mendustakan, golongan yang mendustakan jadi kafir siapa? Golongan etis pun masuk. Yang mendustakan, yang tidak percaya tentang kewujudan Tuhan, kewujudan Allah Subhanahu wa taala, langsung tak percaya, takdzib, mendustakan. Atau golongan yang mendustakan salah satu daripada rukun iman, tak percaya kepada hari kiamat, tak percaya kepada Allah, tak percaya kepada malaikat, tak percaya pada qada qadar. Semua yang mendustakan ajaran Islam yang asas, mendustakan perkara-perkara asas dalam agama, malah mendustakan sebahagian daripada isi kandungan agama, mereka ini dihukumkan sebagai kafir dalam kategori kafir kerana mendustakan, kufur takdzib, atau dinamakan sebagai kufrul juhud. Kufrul juhud
Juhud ni ialah artinya dia mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang terkandung dalam Al-Quran, yang terkandung dalam sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita lihat kepada golongan yang mendustakan ni, mendustakan agama kadang-kadang berakar umbi daripada hati yang tak percaya. Dan golongan ini sangat sedikit, jarang berlaku. Yang dustakan agama yang memang tak percaya langsung, jumlah mereka sangat sedikit. Itu etis, sebenar-benar etis. Dia etis kerana memang dia tak faham, dia tolak agama, dia tak percaya kepada Tuhan, tolak semua tadi. Ada, namun jumlahnya tidak ramai. Tidak ramai seperti mana yang ditegaskan Ibnu Qayyim rahimahullah. Kadang-kadang mendustakan berlaku dengan hati dia akur, tapi mulut dia mendustakan. Dia pakai takzib bil lisan. Mana lidah dia lisan. Biasanya kufur berlaku, kufur takzib berlaku apabila dia mendustakan dengan lisan atau dengan anggotanya. Dia tahu agama Islam betul, tapi dia tak nak ucap kalimah la ilaha illallah. Mulut dia kata kamu bohong, kamu agama Islam agama pembohong. Dalam amalan dia terus mengamalkan amalan kekufuran. Dia buat perkara sama, dia buat perkara syirik atau kufur semua sekali. Dia lawan dengan lidah, lawan dengan anggota badannya, dengan segala anggota yang berikan pada dia. Kufur ini yang banyak berlaku. Yang mendustakan daripada lubuk hati dia tak ramai, sedikit. Malah hampir dikatakan tidak wujud. Sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala ketika menceritakan tentang golongan orang-orang kafir, Allah tidak meletakkan golongan etis ni sebagai sebahagian daripada kumpulan yang etis. Allah kata lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Tidaklah orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan musyrikin. Allah tak sebut golongan etis. Sebab apa? Mereka sebenarnya golongan etis, mereka kufur, kafir, tapi kufur mereka kebanyakannya kerana lisan. Allah tak sebut. Allah kata tidaklah orang-orang kafir di kalangan musyrikin dan ahli kitab dan musyrikin meninggalkan agama mereka sehingga kamu datangkan keterangan yang nyata. Allah tak sebut golongan etis. Ada Allah sebutkan secara umum mereka ni kategori golongan dahriyin dan sebagainya, bukan tempatnya untuk kita bincangkan dengan detail berkaitan dengan jenis-jenis kekufuran. InsyaAllah kelas kita saya akan bawa untuk kelas datang. Saya cuba masukkan di bahagian mana yang sesuai untuk kita bincangkan dengan lebih detail dan untuk menjawab mereka, untuk bagaimana sebagai jawapan pada golongan etis yang tidak percaya kepada Allah, ada golongan etis yang tidak percaya kepada hari kiamat dan sebagainya. Akan insyaAllah kita akan bincangkan nanti. InsyaAllah saya akan cuba masukkan mana-mana slot berkaitan dengan tajuk yang akan kita bincangkan dalam siri-siri kuliah kita berkaitan dengan mengenali syirik. Okey. Jadi kufur yang pertama kerana mendustakan. Mendustakan dengan hati jarang berlaku. Mendustakan dengan lisan ini yang banyak berlaku, juga mendustakan dengan anggota tubuh yang Allah berikan kepada dia. Sebab itulah inilah dia kekufuran ini juga berlaku kepada sebahagian golongan Yahudi. Ini juga kekufuran ini juga berlaku kepada keluarga Fir'aun dan kaumnya. Allah kata wajahadu biha, mereka lawan dengan Nabi Musa, mereka lawan dengan apa yang dibawa oleh Musa alaihissalam. Wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Wastaiqanatha, mana sedangkan hati mereka yakin. Allah kata, Allah ceritakan isi hati mereka. Mulut mereka menentang Nabi Musa alaihissalam, namun Allah kata hati mereka wastaiqanatha anfusuhum, jiwa mereka yakin benar-benar dengan kebenaran yang dibawa oleh Musa. Kenapa dilawan? Allah kata zulman, sebab dia melakukan kezaliman terhadap diri mereka sendiri, wa 'uluwa, dan ingin menjaga ketinggiannya, merasakan bahawa kalau ikut Nabi Musa dia akan jadi hina. Ini adalah kekufuran yang pertama. Itu dipanggil sebagai kufrul juhud atau kufrul takdzib, iaitu mendustakan. Jadi jenis pertama kafir, yang tak terima agama Islam, yang dustakan, sama ada yang dusta tak percaya langsung ataupun yang percaya tapi dia dusta dengan lisannya.
ataupun yang dusta dengan melakukan perkara lawan Islam dengan menggunakan segala perkara, melakukan perkara-perkara yang jelas dia menentang agama Allah Subhanahu wa taala, buat perkara-perkara yang memang Allah kategorikan sebagai syirik dan kufur, dia buat dengan sengaja, ini adalah golongan yang kafir dengan jenis yang pertama. Dan termasuk dalam kufrul juhud dan takdzib juga adalah kufrul istihlal. Siapa yang belajar lebih detail dia juga nama kufrul istihlal, iaitu kafir kerana menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Halalkan zina, dia kata zina sekarang ramai yang menghalalkan zina, yang menghalalkan hubungan mahram. Sekarang ada yang menghalalkan liwat, ada yang menghalalkan wali'azubillah, menghalalkan segala perkara yang Allah, apa sahaja yang diharamkan oleh syarak, dia menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, dia termasuk dalam kufrul juhud wa takdzib. Ini formula. Cuma saya kata jangan pergi jumpa dengan gelengan etis yang jahil kerana dia jahil. Dia ni mulut cakap, dalam dia jahil sebagainya. Kita ni formula umum. Formula umum tahu bahawa jenis kekufuran yang pertama adalah kerana dia mendustakan. Cukup. Dan saya ulang balik-balik. Jangan kita bawa apa yang kita bincangkan dalam nas tadi dengan mudah-mudah kita mengkafirkan atau bawa pergi perbincangan dengan orang yang begini kita tahu dah jatuh kafir. Jangan hukumkan, biar hukuman itu dijatuhkan oleh mahkamah. Kalau kita rasa seorang melakukan sesuatu kufur, kalau kita rasa perlu kepada pengaduan, adukan dan itu serahkan kepada pemerintah atau ulama yang menetapkan. Kita belajar perkara ini supaya kita berhati-hati. Jangan kita menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, jangan kita haramkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan dengan sengaja, jangan kita mendustakan mana-mana ajaran Islam yang diketahui dengan darurah, dan jangan dustakan mana-mana rukun iman yang ada kerana kita takut jatuh pada jenis kekufuran yang pertama yang dinamakan sebagai kufrul juhud wa takdzib. Kekufuran yang kedua, jenis yang kedua, dikenali sebagai kufrul inadi wal istikbar. Jadi kafir kufur kerana inad, degil, enggan, wal istikbar, sombong. Contohnya apa? Contohnya iblis. Iblis dia bukan menafikan dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Dia akur dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dia kata fa bi'izzatika, dengan keagunganmu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan mereka semua. Dan iblis ni punca dia di kafir sebab apa? Sebab dia inad, enggan. Sebab dia sombong, rasa diri hebat, akhirnya dia tidak ikut dan tidak beriman dengan Allah. Sebab tu kufur, makna kufur. Saya tak pasti saya baca ke tidak tadi. Okey, kufur dari segi bahasa saya baca. Dari segi syarak ialah kufur dari segi syarak ialah tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dari segi syarak tak beriman dengan Allah dan Rasulnya. Sama ada mendustakan ataupun tidak mendustakannya, dengan pelbagai jenis yang lain. Jadi Iblis, kenapa dia jadi kafir? Sebab dia enggan, tak nak ikut perintah Allah dan rasa sombong dan belagak. Dan dia rasa bila lawan Allah, tak nak ikut perintah Allah terhadap perkara yang Allah wajibkan, dan Allah katakan kalau kamu tak buat perkara kamu jadi kafir, dia tetap enggan, maka dia telah jatuh, dia telah menjadi di kalangan orang-orang kafir, di kalangan makhluk-makhluk yang kafir. Betul Allah kata wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kalau kami berkata kepada malaikat-malaikat, sujudlah kepada Adam, fasajadu. Maka semua malaikat sujud. Illa iblis. Kecuali iblis. Artinya perintah Allah bukan pada malaikat saja, malah pada makhluk-makhluk yang ada ketika itu. Antaranya iblis yang ada di sana. Allah kata, kenapa iblis dia jadi kafir? Allah kata, kecuali iblis. Aba wastakbar. Aba, enggan, dia tak nak sujud. Wastakbar, dan dia merasa dirinya besar, bertakabur, merasa dirinya besar, bongkak. Wa kana minal kafirin. Dan
dia dari kalangan orang-orang kafir. Untuk perkataan tuan-tuan, nota ni pada masa saya buat awal, saya nukilkan daripada kitab Syekh Shalih Fauzan. Saya tak sini. Nota yang merupakan satu nota dari kitab Tauhid untuk pelajar tahun 3 yang ditulis untuk pelajar tahun 3 di Arab Saudi. Jadi saya nukilkan, tidak semua, sebahagian banyak yang saya nukilkan. Jadi sebagai sekadar mengingatkan, sebenarnya banyak buku yang bicarakan perkara ini, cuma nota ni saya ambil daripada buku tersebut kerana ada dia telah pun diterjemahkan di sebahagian file, jadi lebih mudah. Jadi saya copy dan paste. Supaya tuan-tuan tanya, nota ni saya buat satu kali tak? Saya copy sebahagian besar daripada nota daripada buku karangan Syekh Shalih Fauzan yang diterjemahkan oleh Ustaz Ainul Haris Arifin. Jadi terima kasih kepada Ustaz kerana Ustaz sebarkan. Jadi saya rasa tidak salah dan saya ingatkan, cuma saya tak tiru 100% untuk pengetahuan. Sebab kadang-kadang ada yang tanya, Ustaz buat nota ke Ustaz satu kali? Ya, nota saya buat, tapi ada nukilan. Bukan setakat nukilan, sebahagian badannya saya copy and paste untuk sebagai pengetahuan kepada kawan-kawan. Ada yang hantar mesej tanya, nak buat nota, saya tak boleh, tapi dengan kita tahu bahawa nota ini adalah nota yang digunakan untuk umum, bukan untuk digunakan untuk perniagaan dan sebagainya atau untuk digunakan untuk apa. Kita gunakan untuk ilmu. Okey, kufur yang kedua ialah kufur yang dikenal sebagai kufrul inad wal istikbar. Antara yang terlibat dengan kufur ini adalah ramai, ya, tokohnya adalah iblis. Iblis ni kafir dan melakukan kufur dia kerana dia sombong dan belagak dan dia enggan taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada juga manusia yang seperti iblis. Ada juga manusia yang seperti iblis. Sebab tu orang yang enggan taat perintah Allah Subhanahu wa taala dan perkara yang diwajibkan, kadang-kadang tidak melakukan suatu perkara diwajibkan, itu juga salah satu daripada sebab boleh jadi kafir ataupun kufur. Perbincangan lebih detail perlu pada masa yang lain ataupun pada siri yang lain. Yang ketiga, kufur dipanggil kufur syak. Kufur kerana ragu-ragu tentang perkara apa yang Allah sampaikan, betul tak betul. Tidak beriman. Dia tidak beriman atau ragu-ragu tentang hari kiamat, ragu-ragu tentang Allah Subhanahu wa taala, dia tidak yakin. Sedangkan akidah perlu kepada keyakinan. Dia tak ragu-ragu tentang kebenaran Nabi SAW, ragu-ragu tentang kebenaran hari kiamat, ragu-ragu tentang qada qadar, ragu-ragu. Kufur kerana ragu-ragu dan tidak yakin dengan ajaran Islam, tidak yakin dengan kebenaran agama Islam. Jadi orang yang melakukan dosa kekufuran ini, iaitu dia tidak yakin dengan agama Islam, dia kufur syak. Dia merasa syak dengan apa yang yang terdapat dalam agama Islam, kadang-kadang boleh jatuh. Jadi sampai dia terkeluar daripada agama Islam. Itu tidak yakin dengan ajaran Islam. Sebab tu penyakit was-was dan syak ini, kadang-kadang kalau was-was dibincangkan, kalau was-was yang datang lintas dalam hati, kemudian kita tolak balik was-was tersebut, itu berlaku kepada semua orang. Apabila berlaku, Nabi SAW ajarkan bahawa itulah dia, malah itu Nabi kata sarihul iman, itu dah tanda seorang itu beriman, kerana syaitan datang tiupkan beberapa perkara yang membuatkan dia merasa ragu dan syak terhadap agama dia, kemudian dia buang atau dia tolak bisikan syaitan itu, dia yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, disebut amantu billah atau disebut raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Kemudian malah kalau sampai bertahap ada perbincangannya macam tiup ke arah kiri sebagai hinaan terhadap syaitan dan sebagainya. Manakala ada usaha untuk menghilangkan keraguan yang ada pada dirinya, dia tidak jadi kafir. Tapi kufur yang dijadikan sebagai kufur adalah dia meragui kebenaran Islam dan tak percaya Islam dengan sepenuhnya. Dia agak-agak tak tahu Islam dengan agama lain, dia rasa syak antara Islam dengan Hindu mana dia lebih tepat. Ada rasa Islam dengan agama Buddha, Islam dengan agama Kristian dan sebagainya. Ini juga satu jenis kekufuran. Dalam Islam perlu kepada apa? Yakin.
syarat kalimah la ilaha illallah, antara syaratnya adalah perlu yakin. Adanya yakin. Inilah dia kufur yang keempat, yang dinamakan sebagai kufru syak. Okey. Tuan-tuan boleh baca nota ni insya-Allah. Antaranya ialah kisah sahibul jannatain dalam surah Kahfi yang ragu-ragu dengan Allah Subhanahu wa taala, rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pun melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan kufur syirik, dia banyak jenis kekufuran yang dilakukan oleh lelaki ini. Cuba insya-Allah kita akan pergi kepada kufur yang keempat. Kufur keempat ialah kufur kufrul i'rad. Kufrul i'rad. Kafir kerana berpaling, tak layan. Ada orang datang, kita sampaikan kepada dia, dilawan, didustakan, dia kata pembohong, pendusta. Ada yang tak percaya, kita cakap dia tak percaya, memang tak percaya. Ada kata dalam hati percaya tapi mulut dia lawan. Ada yang dia percaya dalam hati dia, mulut dia akur, tapi dari segi perbuatan lawan agama Islam. Dia kufur dengan perbuatan-perbuatan dia, tak tahu apa yang dia nak. Jadi ada orang yang maki, ada orang yang marah, ada orang yang angkat pedang, senjata sebagainya untuk lawan agama Islam. Namun ada orang dia buat tak tahu. Kufur i'rad. Dia buat bila orang sampai kepada dia buat tak dengar. Dia tak nak belajar. Nak kekal dia selesa dengan kekufurannya. Ini nama kufur i'rad. Jadi Allah kata walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Orang-orang kafir, orang-orang kafir ni mereka berpaling daripada apa yang diperingatkan kepada mereka. Jadi kufrul i'rad adalah kufur yang paling banyak berlaku di dunia ini. Iaitu mereka lahir dalam keadaan bukan Islam, orang sebut agama Islam tak nak dengar, tak nak terima, tolak agama Islam, tolak ni semua sekali, asal tak nak dengar, tak sedia lagi ni, innocent, rasa tak perlu pada agama, rasa tak nak bincang soal agama. Ini paling banyak berlaku. Kufur i'rad. Tatkala orang sampaikan mesej tentang Islam, dia tutup telinga dia, tak nak dengar. Buka dengar orang sampaikan Islam, dia tukar channel lain. Kalau dia ada kat mana-mana, dia memang tak nak dengar, tak ingin langsung dengar. Apa yang disampaikan itu bukan orang tak sabar seru, mereka adalah orang-orang kafir dalam kategori kufur i'rad, itu berpaling. Okay. Macam kisah Nabi Nuh alaihissalam tatkala berdakwah pada kaum dia, ada kaum dia yang sombong, belagak dan lawan, ada kaum dia yang tutup telinga tak nak dengar. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Kaum Nabi Nuh alaihissalam, ketika Nabi Nuh kata tiap kali aku pergi berdakwah ajak mereka kepada Islam agar mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka letakkan jari-jari mereka ke dalam telinga, sumbat telinga, tak nak dengar. Dan mereka ambil kain tutup muka mereka, tak nak dengar, atau ambil kain sumbat telinga, tutup habis, tak nak dengar. Dan mereka terus dalam keadaan kekufuran, dan sebahagian daripada mereka itu mereka rasa sombong dan belagak, istikbarah. Maksudnya kufur Nabi kaum Nuh, kufur i'rad dan kufur istikbar. Kufur yang kelima dikenali sebagai kufur nifaq. Kafir kerana kemunafikan, kerana nifaq. Dia akur mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Dia beramal, dia solat dengan orang Islam. Dia duduk dalam masyarakat Islam, mengaku sebagai Islam. Namun hatinya benci kepada Islam. Dia buat semua tu hanya semata-mata inginkan keuntungan duniawi. Inginkan sesuatu daripada Islam. Inginkan keuntungan yang wujud apabila dia mengaku sebagai seorang Islam, maka golongan ini juga sebagai golongan kafir yang dinamakan sebagai kufrun nifaq. Jadi kekufuran berlaku dengan 5 kategori ini. Mana orang kafir tidak semestinya orang yang mendustakan. Jadi semua yang bukan Islam, dia adalah seorang kafir. Sama ada dia seorang munafik masuk Islam, dia dapat hak keislaman, namun di sisi Allah dia adalah seorang kafir, ataupun dia kufrun i'rad, mengingkari, tidak mahu mendengar agama Islam, tak mahu menerima agama Islam, atau kafirnya kufur juhud, menolak terus, ataupun kufur syak, raib,
dia rasa syak, dia rasa teragak-agak, taraddud, tidak yakin dengan apa yang dibawa oleh agama Islam. Jadi apa yang terkandung dalam agama Islam. Jadi dipanggil sebagai kufur syak, kufur zan, dan kufur raib dan sebagainya. Istilah untuk merujuk kepada golongan yang tidak yakin dengan apa yang dipelajari. Seperti mana seorang lelaki yang ada dua kebun dalam surah Kahfi kita bincangkan tadi. Qala lahu sahibu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin alladhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Ini adalah kufur raib atau kufur syak. Okey. Jadi ni bahagian kufur. Semua kelima-lima ni adalah kufur besar. Kufur kecil kita tak bincangkan. Kita belum bincangkan di hari lain. 5 jenis ini adalah 5 jenis siapa sahaja yang buat perkara ini secara nas syaraknya dia telah kafir, terkeluar dari agama Islam. Sama ada tolak agama Islam secara langsung, sama ada yang sombong, sama ada yang belagak, sama ada yang syak dengan kebenaran Islam, tak nak terima Islam, sama ada yang berpaling, tak nak dengar agama Islam langsung, tak nak terima agama Islam, berpaling, tak nak berbincang langsung, tak nak didakwahkan, tak nak didakwahi dan sebagainya, ataupun dengan kerana dia masuk Islam tapi atas dasar bermuka-muka. Semua ini mereka di sisi Allah adalah orang kafir, iaitu tidak layak masuk agama Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita tengok kufur kecil. Kufur kecil tak bincang dengan detail, cuma saya bagikan secara umum formula untuk kenal kufur kecil. Dari kufur besar. Kufur kecil ialah kufur yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, dan ia adalah kufur amali, dikenal sebagai kufur amali. Amalan tu amalan yang Islam sifatkan sebagai kafir, sebutkan sebagai amalan kufur, namun pelakunya tidak dikeluarkan daripada agama Islam. Jadi dia buat satu amalan yang jatuh, yang disifatkan sebagai kafir, namun dia masih lagi orang Islam. Itu melakukan amalan-amalan orang-orang kafir. Kufur amali ialah dosa-dosa yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dosa-dosa kufur, tetapi tidak mencapai derajat kufur besar seperti kufur nikmat. Sebagaimana disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Kufur nikmat ini dosa besar, kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah kata wa aktsaruhumul kafirun, tapi orang kufur nikmat, ulama ijma' bahawa tidak kafir, tidak keluar dari Islam. Atau juga dosa membunuh, termasuk membunuh, termasuk dalam bab kufur kecil, sebab Nabi sebut sibabul mu'min fisqun wa qitaluhu kufrun. Mencela, mencaci orang mukmin adalah kefasikan, dan membunuh seorang muslim itu adalah kekufuran. Jadi dalam ayat ni, dalam hadis ni Nabi kata dia kafir. Begitu juga berkaitan dengan orang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata man halafa bi ghairillahi faqad kafar au asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, kita bersumpah dengan nama-nama selain Allah Subhanahu wa taala, dia telah pun kafir, dia telah kufur, buat perkara kufur, ataupun telah melakukan syirik. Okey, bab bersumpah dengan nama Allah, dengan nama selain Allah, dia masuk bab kufur dan juga masuk bab syirik. Akan kita bincangkan nanti bila bab sampai bab syirik. Okey, kenapa tiga benda ni? Kufur nikmat, orang mukmin, contoh orang mukmin yang membunuh seorang mukmin ataupun bersumpah dengan selain Allah, kita kata dia kufur kecil. Kenapa tak kata kufur besar, sedangkan Nabi sebut bahawa dia memang kafir, dia adalah kufur, bahawa kufrun, atau Nabi kata faqad kafar, dia telah kafir. Nabi kata dah kafir, tapi kita tak kata dia keluar dari Islam, sebab ada dalil lain. Dalil mana? Contohnya dalam ayat Al-Quran, ketika Allah ceritakan tentang hukuman qisas, itu orang yang membunuh, hukuman terhadap orang yang membunuh seorang muslim yang lain, membunuh jiwa manusia. Allah kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil mereka dengan gelaran wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Kamu dihukumkan dengan hukuman qisas apabila berlakunya pembunuhan. Allah menyeru, Allah memanggil orang yang dikisas, itu orang yang membunuh itu, dengan gelaran ya ayyuhallazina amanu,
Allah tidak mengeluarkan orang yang bunuh dari golongan orang-orang beriman, bahkan menjadikan mereka sebagai wali yang berhak melakukan qisas. Sebab itu dalam ayat seterusnya Allah sebut apa? Allah kata pada ayat yang sama, mana sambungan Allah kata faman ufiya lahu min akhihi, barang siapa yang mendapat keampunan daripada saudaranya. Saudara apa? Saudara semuslim. Orang tu bunuh seorang muslim yang asal saudaranya, kemudian dihukumkan qisas, dia wajib qisas. Dan barang siapa yang diampunkan, iaitu dia di keluarga tak nak qisas, tak nak hukuman balas, diampunkan. Allah faman ufiya lahu min akhihi, Allah namakan dengan kalimah akhihi, barang siapa yang dimaafkan oleh saudaranya, iaitu mendapat kemaafan daripada saudaranya, iaitu saudara semuslimnya. Wa man ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Maka Allah kata bila dapat pengampunan daripada saudaranya, hendaklah mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang dimaafkan itu membayar diat. Wa ada'un ilaihi bi ihsan, bayar diat dengan memberikan pemberian yang baik, dengan kadar yang dituntut oleh keluarga, ataupun dengan kadar bayaran diat, iaitu 100 ekor unta. Kat sini, kat mana yang kita nak tengok? Pada ayat pertama Allah kata ya ayyuhallazina amanu. Di sini ada kalimah amanu. Allah namakan sebagai ya ayyuhallazina amanu. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un. Allah kat sini ayat pada ayat yang sama Allah namakan orang yang memaafkan orang yang membunuh tadi sebagai saudara. Mereka masih bersaudara, iaitu mereka masih lagi beragama Islam, kerana mereka bersaudara dengan persaudaraan Islam. Okey, ini juga syarah tentang erti bersaudara. Kenapa diertikan mereka bersaudara sebagai saudara Islam? Sebab contoh lain, bila berlaku peperangan antara dua pihak, berlakunya peperangan antara dua kelompok, yang dimaksudkan dengan saudara dalam ayat di atas tanpa diragukan ialah saudara seagama. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok orang Islam yang berbunuh-bunuhan antara satu sama lain, hendaklah kalian damaikan antara mereka dua kelompok ini. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra, kalau salah seorang itu melampau, salah satu golongan daripada golongan ini berbuat aniaya dan melampau ke atas golongan yang lain, faqatilul lati tabghi, hendaklah kamu memerangi golongan yang melampau tadi, hatta tafi'a ila amrillah, sehingga mereka kembali kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Fa in fa'at, kalau mereka dah kembali, fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan hujung ayat Allah kata innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu sesama mereka adalah ikhwah. Fa aslihu baina akhawaykum, hendaklah kalian mendamaikan antara dua saudara kalian. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dua kelompok yang berperang, yang berbunuhan juga Allah sifatkan mereka sebagai bersaudara, dan Allah minta supaya kita mendamaikan mereka. Jadi dalam hadis kata dia kafir, orang yang membunuh. Kat sini hadis sibabul mukmin fiskun wa qitaluhu kufrun, kata siapa yang mencela dan mencaci orang mukmin itu satu kefasikan, itu dosa besar. Dan siapa yang membunuh seorang muslim, dia telah melakukan kekufuran, dia telah kafir. Namun dalam ayat qisas dan juga dalam ayat ad-dughah, ayat berkaitan dengan dua kelompok yang bergaduh, Allah menamakan orang yang berbunuh-bunuhan itu sebagai masih lagi namakan mereka sebagai seorang muslim. Okey, saya penutup untuk hari ini, mukadimah hari ini. InsyaAllah minggu depan kita masuk nifaq dan syirik. InsyaAllah kita berbicara lagi. Apakah perbezaan antara kufur besar dan kufur kecil? Pertama, kufur besar mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, sedangkan kufur kecil tidak menjadikan pelakunya terkeluar agama Islam. Pertamalah. Yang kedua, kufur besar menghapuskan pahala amal, sedangkan kufur kecil tidak menghapuskan pahalanya, namun pelakunya telah melakukan dosa besar. Orang kafir, orang yang murtad, orang yang melakukan kufur yang besar, orang yang buat kekufuran, kalau dia orang Islam asalnya, semua amalan dia tidak berguna untuknya. Itu terhapus amalnya kalau dia tidak kembali kepada Islam. Yang ketiga, kufur besar menjadikan pelakunya kekal dalam neraka. Ini sebagai orang kafir. Sedangkan kufur kecil, jika pelakunya masuk neraka, maka ia tidak akan kekal selamanya. Sebab dia orang Islam, masih Islam. Dan yang keempat, kufur besar menjadikan halal darah
dan harta pelakunya ketika berlaku jihad. Kalau berlaku perang antara Islam dan kafir, dia bila dari Islam dulu kemudian dia murtad atau dia keluar dari agama Islam, maka dia antara orang yang dikategorikan sebagai orang kafir dan halallah darahnya dan hartanya kalau berlakunya jihad. Sedangkan kufur kecil tidak demikian. Kufur kecil dia masih ada kategori orang Islam. Okey, di sini secara ringkas hari ini insya-Allah sebagai mukadimah untuk mengenali jenis tajuk kita berkaitan dengan bahaya syirik. Tapi syirik saya akan insya-Allah saya akan bincangkan di bawah. Sekarang ini kita kenal dulu. Memang mukadimah ni perlu kepada kita faham dulu ada 3 perkara utama yang kita bincangkan dalam bab ini. Pertama kufur, yang kedua nifaq, yang ketiga syirik. Nanti kat syirik tu kita akan detailkan lagi jenis-jenis kesyirikan dan pada masa sama kita akan bincangkan, kita akan bezakan nanti apa beza antara kufur dengan syirik dan sebagainya. Adakah sama atau berbeza? Semua ini akan dibincangkan pada pertemuan-pertemuan akan datang. Tuan-tuan sekiranya ada soalan sama ada di Facebook, tuan-tuan boleh kemukakan di Facebook ataupun tuan-tuan boleh kemukakan di bahagian komen di Zoom. InsyaAllah saya akan respon apa yang termampu insyaAllah. Kalau ada soalan ataupun tuan-tuan boleh tanya secara langsung. Bagi yang mengikuti secara Zoom boleh tanya dengan menyalakan tombol mic. Ada soalan insyaAllah. Kita belum masuk babak predikat, ini masih lagi pada formula. Minggu depan kita masih lagi pada kaedah. Jadi kaedah tahu dulu. Kemudian kita akan masuk pada insyaAllah pada perbincangan yang lebih mendalam insyaAllah berkaitan dengan syirik nanti. Syirik yang kita detailkan. Sebab dosa syirik ini dosa yang berlaku antara orang-orang mengaku diri sebagai Islam, orang yang menyembah Allah tapi masih melakukan perkara syirik. Banyak perkara yang boleh terkena syirik yang kita akan detailkan. Namun ini adalah secara umum berkaitan dengan jenis kekufuran. Semua orang syirik, semua musyrik adalah kafir, tak semua orang kafir adalah musyrik. Ini juga akan kita detailkan insyaAllah. Saya tak ada, biasa di Zoom tak ada insyaAllah. Dan yang kedua di Facebook. Okay, Facebook pun tidak ada soalan. Okey. Jadi sampai sini saja. Semoga Allah jadikan pertemuan kita pertemuan yang bermanfaat. Nanti insya-Allah nota ni lepas kita habis berbincang tentang isu mukadimah ni kaitan dengan formula umum pembahagian jenis syirik, jenis kufur, jenis nifaq, kami akan berikan nota insya-Allah. Sampai sini saja. Semoga Allah jadikan pertemuan kita bermanfaat, yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang daripada saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kelemahan-kelemahan tersebut dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada saya dan tuan-tuan untuk mengetahui kebenaran. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan hari-hari kita hari yang menambahkan kebaikan pada kita, ilmu makin bertambah, amal makin bertambah, iman makin bertambah. Dengan pertambahan ini semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga Allah masukkan kita dalam syurga Firdaus. Sampai sini saja. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Masa yang sama insyaAllah pukul 3 petang insyaAllah. Sama-sama. Terima Maryam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.